والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Cuba tengok di bawah tu sikit. Tu berkait dengan sifat sifat mukhalafah lagi. Ada sikit lagi. Jadi jalan ni Allah Subhanahu Wa Taala nak gi serupa benda baru tu 10 jalan, 10 cara. Maka ternapi belaka tu 10 perkara tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka musnad kita sebut dah 9, ada lagi hak akhir. Au yattasifu. Tisu satu dah. Tu rupa yang ke ya berapa semua? Mana mula-mula tu. Ayyakuna Jerman satu. Lepas tu ayyakuna aradhan dua. Ayyakuna fi jihatin lil jirmi itu 3. Tu aulahu ta'ala jihatun tu 4. Lepas tu au yahullu fi makanin itu 5. Itu 5. Tu satu lagi au yataqayyadu bi zamanin itu 6. Surah yang ke-6. Kena buat tanda tu sama peling tu. Lepas tu au tatasifu tatuhu bil hawadisi 7. Au tatasifu bisigari awil kibari 8. Au yattasifu bil aghraq 9. Mana satu lagi. Satu lagi duk mana? Mana? Betul mana? Betul mana dua? Sigari awil kiha tu dua dah. Zatuhu bisigari. Tu. Awil kibari. Situ dua dah.
ia bersifat dengan kecil atau besar. Tu dua kalau kita kira. Au tattasifu zatuhu bisirari. Satu hak tu selape. Awil kibari sembilan. Yalah tu. Au yattasifu tu 10. Au yattasifu tu 10. 10 perkara. 10 orang panggil suar. 10 jalan ni. Apa nama? Ternafi Allah Ta'ala akan supaya benda baru. Ni hak 10. Au yattasifu atau bersifat ia Allah Ta'ala. Bersifat Allah. Bersifat bil aghradi. Bersifat dengan aghrad. Apa aghrad? Segala tujuan-tujuan. Tu. Bersifat dengan ambil tujuan. Aghrad ni maknanya ambil tujuan. Ada tujuan. Bil aghrad bi wujudil aghrad atau bi subutil aghrad. Bersifat dengan sabit segala tujuan-tujuan. Ada pun prayut. Adaความต้องการเหตุ orang panggil. Tu aghrad. Tujuan mana? Aghrad tu fil af'ali. Han kada aghrad tu sabitatan, sabitlah ia segala tujuan tu fil ab'an, sabitlah tujuan tu pada segala perbuatan Tuhan. Dia buat langit ada tujuan gapo? Buat bumi ada tujuan apa? Buat kita ni ada tujuan apa? Tidak bertujuan. Tidak ada aghrad, tidak ada habuan tarik klik ke diri dia tu dah. Tu fil af'al dia. Tu hak tu mustahil. Lepas tu buat gaponya? Kalau itu sia-sia. Tak sia-sia, orang panggil ada hikmat. Hikmat lah, aghrad lah. Jaga molek tak suka situ. Kalau kosong daripada hikmat tu mustahil pula. Jadi sia-sia perbuatan Allah Ta'ala. Maka sini bersifat dengan aghrad fil af'al. Satu. Awil ahkami atau kepada af'ali, atau bersifat ia dengan tujuan-tujuan, ada tujuan fil ahkami pada segala hukum-hukum. Al ahkami di sini jadi al ahkami syar'iyyati, segala hukum-hukum yang bahasa syarak. Tuhan pewajib semaya ada tujuan gapo? Gana kena cakap pewajib semaya. Kerana pewajib puasa di kita ada tujuan apa? Ada gharak gapo? Tu tepai lagi musana nak wayak takrif bagi gharak tu ada depan tu. Mustahil belaka tu. Tu. Ia pewajibkan puasa, wajib zakat, dia nak gapo ke dia? Tu tak ada nak apa? Tak ada nak gapo? Tak supaya kita ada nak tu nak ni. Mengaji sebab apa? Nak ke ilmu. Sebab apa nak ke ilmu? Pasal nak jahil kita. Jahil berhajat kepada ilmu. Nak tolak jahil tu berarti berhajat kepada ilmu. Ngaji tu nak ke ilmu, berarti berhajat kepada ilmu. Tu tak lepas juga kita. Tu tak nak apa. Falaisa fa'luhu, napa taprek pada yattasifu bil aghrad. Maka falaisa fa'luhu, maka tidaklah buatnya, tidaklah membuat olehnya oleh Allah Ta'ala. Perbuatan dia membuat olehnya oleh Allah Ta'ala. Jadi al-mumkinah maf'ul bagi fa'lu, maf'ul bagi masdar. Falaisa fa'luhu al-mumkinah tu, maka tidaklah membuat olehnya oleh Allah Ta'ala akan segala mungkin tu. Misalnya, misal bagi fa'lu ka ijadi zaidin wa misalul fa'li kainun ka ijadi zaidin, seperti mengada oleh Allah akan Zaid. Tuhan buat Zaid mari seorang cokocah. Kerana hari Tuhan buat Zaid. Tidak adalah perbuatan Tuhan dan tidak adalah menjadi Tuhan akan Zaid tu hasilan li gharadin khabalaisa. Lam tak lu mazub khabalaisa. Maka tidak adalah membuat oleh Allah akan benda mungkin tu seperti Tuhan mengadakan Zaid.
mengada ummah, mengada langit bumi, bukanlah perbuatan itu hasilan, hasil ia perbuatan itu li gharadin, kerana ada gharad, kerana ada tujuan, kerana satu tujuan, li gharadin, kerana satu tujuan minal aghradi, kerana satu tujuan daripada beberapa tujuan. Gharadin jangka ini minal aghrad. Bukan ada tujuan apa dah. Buat zahid ada apa? Nak gapo? Buat langit nak gapo? Buat bumi nak gapo? Buat laut tu nak gapo? Dia tak ada nak apa. Tak ada nak gapo, tak ada nak apa tarik manfaat klik dia. Dak. Tak sebab kita buat rumah nak berteduh, pasal kita panas. Nak berteduh, nak buat rumah. Tengok kita ada gharak belaka, tak lepas dari perbuatan kita ada gharak. Gali telaga nak gapo? Nak ke air, pasal tak ada air. Bila tak ada air, nak kepada air. Nak tu tanda kata berhajat. Berhajat kepada air. Jemur kain buat apa? Pasal nak wik kering, berarti berhajat kepada kering. Dan bahasa nak pakai tak leh. Tu. Segala perbuatan kita tak lepas daripada ada gharak. Perbuatan tu tak ada lepas dari Allah Taala, perbuatan dia tu lepas daripada gharak. Apa makna gharadin? Tafsir makna gharadin. Tafsir makna gharadin tu. Apa makna gharad tujuan tu gapo? Artinya maslahatin. Arti maslahah. Apa maslahat? Kebaikan, untung. Praiyut. Tu praiyut. Tu kebaikan. Untungan, tu maslahat. Untungan dan maslahat kebaikan. Maslahat mana? Sifat kepada maslahat. Taba'asuhu. Dalam kitab sebut illatul ba'isah tu, ialah tu masalah ni dah ni. Illatul ba'isah tu. Tu maslahat mana? Maslahat yang taba'asu, sifat. Maslahat yang taba'asu, asas ba'asa ni menghantar. Maksud ba'asa di sini menekan. Maslahat dan untung yang taba'asu, yang menekan ia maslahat dan untung tu menekan akan Allah Ta'ala. Yali kebaikan dan untungnya tu dok menekan tu taba'as tak lu ala zalikal fa'li, menekan di atas dimakian itu perbuatan, dimakian itu membuat. Tu maslahat. Kita gali telaga ada maslahat apa? Nak kepada air. Air tu orang panggil maslahat. Air tu you menekan kita gali. Kalau tak ada nak gemuga tu tak segali kita. Kalau itu air tu panggil maslahat. Tu ialah tu. Kita mengaji nak kepada ilmu. Ilmu tu maslahat kita. Ada ilmu, ada untung di diri kita. Maka ilmu tak bagi maslahat yang menekan kita kaca dak tebang mengaji dobek ni. Kalau tak nak gemuga tu tak kaca. Tu maslahat belaka. Tak itu. Tu. Semua kita ada maslahat. Tu. Habis itu Allah Taala bukan ada maslahat, tapi tak sunyi daripada hikmah. Nampak tak mak? Nampak isi mana? Tu yang kasih pewajib semaya kita yang nak gapo ke dia. Yang nak apa? Dia ada faedah apa klik dia? Ada praiyut gapo tarik klik ke dia? Tak ada. Dia pewajibkan kita puasa, ada faedah apa ke dia? Tak ada. Tak ada ilat gapo, tak ada masalah gapo, tapi ada hikmat. Hikmat ni orang panggil gapo? Kebijaksanaan yang terselit di dalam perkara tu. Tu dia. Orang panggil kebijaksanaan Allah Ta'ala yang terselit di dalam perkara tu. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak nyata. Kadang-kadang kita tak nyata, apa kita mati tak nyata lagi hikmat gapo. Tu. Kita buat satu benda, kadang-kadang tu yang berlaku lagu ni tak tahu tak hikmat gapo. Kadang-kadang dekat nak mati baru tahu. Baru nyata. Kadang-kadang siapa kemati tak tahu hikmat. Tu ada hikmat dia berlaku. Sebab tu misalnya kata fala yunafi annahu lim hikmatin. Fala yunafi, dia kata dia. Tu.
fala yunafi annahu li hikmatin. Itu fa tu taprek pada laisa fa'luhu tu. Domain annahu tu rajak pada fa'lahu tu dah tu. Fala yunafi, maka tidak menafi. Tidak menafi, tidak berlawan. Tak menafi, tak berlawan. Tak berlawan ke apa ha? Jadi kena kira maf'ul tu. Wala yunafi wala yunafi adaman fa'li li gharadin dah. Ya kena kira maf'ul bagi yunafi tu. Takdir zalika, lepas tu kena kira lagi. Fala yunafi, maka tidak menafi, tidak berlawan. Yakni tak berlawan. Yakni adaman fa'li li gharadin. Tak menafi akan tidak buat kerana gharad tu. Tuan buat tak ada gharad. Bila buat dia tidak ada gharad, tak berlawan gapo benda tu? Annahu ule bahawasanya fa'lahu, bahawasanya buat perbuatan Allah Ta'ala tu tak melawan gapo? Ule bahawasanya perbuatan Tuhan tu hasilul li hikmatin qabana. Hasil ia perbuatan Tuhan tu untuk hikmat, kerana ada hikmat. Tu nak buat kerana juga tak lepas kita yang gelam tu tak ada lagi dah terjemah tu. Li hikmatin tu bukan lam li illah dah oi. Lam betul li hikmatin pun lil hikmah juga lam tu. Bukan lin illah dak. Amun nak pergi pakai makna taklin mata tak leh. Tak sah. Walaupun dapat li hikmatin dapat lam tu lil hikmah juga, tapi tak ada arah nak bubuh dah. Kerana bahawasanya perbuatan apa? Tak menafilah akan benda tu oleh bahawasanya perbuatan Allah Ta'ala tu hasil ia perbuatan tu kerana hikmat, ada hikmat. Hak tu tak ada apa, tak berlawan ke apa, ia buat kerana ada hikmat. Tu. Fa illa wa illa, dan jika tidak, kalau tidak lagu tu, apa jika tidak? Jika tidak hasil dengan sebab hikmat, wa illam, salah kata. Wa illa, jadi wa illam yahsul fa'luhu li hikmatin. Tu kata dia. Wa illa, jadi wa illam yahsul fa'luhu li hikmatin. Begitu. Wa illa tu indallah. Asalnya dua. In dan jika, lah tu tidak. Jika tidak gapo? Kana tu jawab bagi in tu. Jawab syarat. Kana abasan tu jumlah jawab. Maka jumlah syarat duk mana? Tu jumlah syarat tu kena kira. Menurut takdir tu wa illa, dan jika tidak hasil ia. Wa illam yahsul fa'luhu, dan jika tidak hasil lah perbuatan Allah Ta'ala tu kerana ada hikmat. Kalau perbuatan Tuhan bukan hasil kerana ada hikmat, maka tak ada buat apa langsung. Maknanya tujuan pun tak, hikmat pun tak. Kana abasan, nascaya adalah ia fa'luhu Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tu abasan, sia-sia, kosong, tak terpakai, sia-sia. Apa hukum perbuatan Tuhan sia-sia? Mustahil. Wa huwa, dan iaitu kaunul fa'li abasan, kaunu fa'li abasan tu, dan bermula ia keadaan perbuatan Tuhan tu sia-sia. Mustahilun, mustahil, tak terima akal tak terima, tak boleh jadi bahan haid. Mustahil itu fi haqqihi ta'ala, mustahil bagi zat Allah Ta'ala, ai li zatihi Ta'ala. Habis itu mustahil tak terima pada akal. Tu sebab Tuhan ayat dalam Quran, apa dia dalam Quran tu, wa ma khalaqnakum abasan dah. Tu, dan kami tidak jadi kamu tu sia-sia dak. Ada hikmat belaka. Ada hikmat.
Tu. Bukan ada tujuan tak tu. Tujuan tu lah prayut. Tujuan ke head. Head, prayut. Tu. Hak tu mustahil kata Allah Ta'ala. Iaitu ayat tu kena kira molek kita duk dengar sama-sama. Lepas tu duk dengar untuk gurai sama-sama dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa tu. Hak tu kadang-kadang kalau tak mengaji akidah, tak mengaji usul hikmah, dia nak heret pergi kepada tujuan. Dia nak tarik pergi ke tujuan. Dia terjemah nak pergi kepada tujuan, kepada gharat. Tu. Allah Ta'ala kata kena, wa ma khalaqtun. Ayat Quran tu. Dan tidak menjadi oleh aku. Akan jin. Aku tak jadi jin. Wal ins. Aku tak jadikan jin dan manusia. Malaikat apa? Illa liya'budun. Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtu, dan tidak manafiyah, dan tidak menjadi oleh aku. Aku tidak menjadi, tidak mencipta, tidak mengada, tidak menimbul, tidak menjadi, tidak menjadi dan tidak mencipta oleh aku al-jinna, akan jin. Sebut jin dulu, pasal tu awak jin dulu. Belum ada manusia. Tapi dia baik kita pada dia. Cuma wak ia dulu. Tidak jadi ke akan jin, akan segala jin, alif lam jinsi. Wal insa, dan segala manusia, alif lam jinsi, kullal insi. Tidak jadi aku, tidak menjadi oleh aku akan segala jin, dan tidak aku jadi aku akan segala manusia. Malaikat, aku jadinya liya'budun. Ini masalah. Beribadat mereka itu akan daku. Ni tak sana ni ada domain mutakallim lagi, hazahya tu. Kerana semada dengan kasrah. Asal ya'buduni ada ya lagi. Nun tu nun wiqayah, ya tu ya mutakallim, tapi hazah ya mutakallim boleh kerana sudah memada dengan kasrah yang dalil di atas ya yang di hazah. Aku beribadat mereka itu al-jin wal ins akan daku. Lepas tu ulama duk tafsir lah ya'budu tu dengan makna apa, macam-macam lah dah. Lepas tu tafsir tu kira semula. Tapi lam tu lam gapo? Kalau tilik kepada ilmu nahwu ni tak lepas pada amal nasak dah. Wan nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa izan wa kai wala mukai. Lam ni lam ta'lin. Kalau tok nahwu panggil lam ta'lin ni, lam mukai atau lam ta'lin. Lam yang memberi makna ilak head pun ada tujuan ilak. Tu dia. Kita katakan tu ilak gapo? Tu dia. Ta'allam tu aku mengaji.
Aku mengaji agama. Ta'allamtu din. Ta'allamtu ilmad din. Aku mengaji ilmu agama. Pasal apa? Ada tujuan mari. Li aslama, supaya selamat oleh aku fil akhirah. Masalah kita kata dah, yelah tu lam tu. Lam tu lam ilat. Supaya kalau nahu ni dia tak lepas pada lam ni dah. Kalau orang tanya, kalau di segi nahu panggil lam apa? Tentu nahu. Lam tu ilat. Ilatnya aku mengaji ilmu agama kerana apa? Kerana apa mengaji? Kerana aku nak selamat pada akhirat. Itu tujuan ni. Tujuan ni. Sampai benda ni ilat. Ilat mengajinya selamat. Berartinya benda yang menekan kita supaya mengaji nak selamat. Takut tak selamat di akhirat, sabit tu kaca mengaji ya. Maka selamat tu orang panggil satu benda yang menekan kita. Illatul ba'isah orang panggil ni. Alal fa'li. Ilat tujuan yang menekan ia di atas buat. Duk kaca menekan. Pak siapa nak kerja letih penat. Nak cari duit. Nak belanja hari masalah. Tu ada ilat belakang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kalau pakai lamu ilat siap. Lagu mana? Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat kerana yang buatnya kerana beribadat mereka itu akan daku. Kerana ataupun untuk ni kita terjemah betul-betul kadang-kadang ni. Kerana supaya untuk ialah belakang tu nak kesamaran kepada ilat. Aku tidak jadikan jin dan manusia malaikat kerana beribadat mereka akan daku. Buat manusia jin mari tu nak mereka tu ibadat ke aku. Fahamnya? Kalau mereka tak ibadat kepada aku, tak hasil ilat tu. Duk kaca buat kerja, nak ke duit. Duit tu ilat untuk kita kerja. Kalau tu kaca-kaca kerja, khabar tak boleh duit. Allah, penat saja kerja. Tak boleh ilat hak nak. Tu. Berartinya buat ibadat mereka itu tu ilat. Kalau mereka tak ibadat sihat tu lemah. Jadi letih saja duk buat mari. Kerana tujuan tu. Tu pergi solat kata tu belanda lagi tak sembahyang tu. Hak tak puasa tu belanda lagi. Tuhan buat mari tujuan ibadat, khabar-khabar bahan lana lagi tak sembahyang tak ibadat tu. Nak kata kan? Tak asyik ilat Allah SWT. Kalau ilat tu mustahil. Buat gapo pak dah klik ke dia tu mustahil. Bukan kerana beribadat, bukan supaya mereka ibadat, bukan untuk mereka beribadat kan aku. Terjemah ni kadang-kadang nak keliru, nak bawa kepada ilat tu. Ni kadang-kadang kita nak mengajar. Kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadi kita mari ni yang ngeduk ikut sel lah. Kena semayang, kena puasa. Pasal tu hewat kita mari tu nak semayang. Dia tekan kita semayang, dia buat kita tujuan dia nak kita semayang. Pak kita buat kita tak semayang ni, letih saja pening kepala tu hello ni. Letih. Tu. Berarti lam tu bukan lam mutaklil. Turut tok nahu tu panggil lam mutaklil lah, tapi tok nahu tu bila muzakarah dengan tok usul dah, mu nak pakai lam mutaklil di sini tak leh ni. Sungguh pun kita kata lam mutaklil tu dalam kaedah nahu dah pada asalnya. Tapi lam di sini kalau nisbah kepada Allah Ta'ala guna ilat tak boleh, kerana ilat tu mustahil pada Tuhan. Buat gapo ada prakyut klik ke dia tu tak ada.
Maka pergi pakai lam ke apa? Ikut umum lah. Tu. Tok Nahwu kata apa? Mu tak sabi pakai lam taklil pun nak pakai lam apa? Tok usul kata ikut umum kita gini, kita tak lama semula lam balah ni. Kita tak lam ke apa? Lam apa dia? Lamul hikmah tak apa, pak paling nama. Jangan pakai lamul illah tu jangan. Lamul hikmah. Atau susuk dah pakai lamul akibah pun tak apa. Dia kata. Lam akibah ni ada dalam ilmu nahwu, dalam ilmu nahwu pun. Ada lamul akibah pun tak apa, atau lamul sayrurah pun tak apa. Tu lah lebih kurang tu. Akibah was sayrurah. Kita pakai lamul hikmah. Bila kita pakai lamul hikmah, kita bermakna apa? Tidak menjadi oleh aku akan jin dan manusia, malaikat hikmat dapat buat ibadat mereka akan daku. Malaikat hikmatnya dapat beribadat mereka akan daku. Hikmatnya boleh mereka beribadat. Ibadat tak ibadat, hak tu terhati atas taufikku. Aku buat mari, hikmatnya boleh mereka buat ibadat. Ibadat tak ibadat, suku kira hak tu. Kira suku. Tapi buat mari boleh ibadat. Tu hikmat dia. Hikmatnya dapat. Tu. Shan medesang jilid manut ma nok jak hikmat นั่นก็คือการที่พวกเขาได้ทำอิบาดัตแก่ฉันยะบูดูนีsebab tuยะบูดูนีmacam-macam macam setengah ulama kata ya budu ni ay ya'rifuni gitu. Kalau tafsir ikut ni tu tekan benar ilmu usul ni. Tidak aku jadikan manusia dan jin malaikat hikmatnya boleh kenal mereka akan daku. Aku buat mari boleh mereka kenal aku. Hikmat tu jadi kita nak makrifah ke dia. Kak bakal baduk le putih, tak mengaji. Tu dia. Tu. Nampak tu dah. Habis itu. Tu jago. Tu lam lain hikmah. Bukan kata buat saya saja dak, bukan buat sia-sia saya saja. Kalau buat sia-sia saya saja tu jadi abasan tu mustahil kata Allah Subhanahu wa taala. Nak hurai pun jaga-jagalah gitu. Ngajar kampung sikit lagi pun tu dah terjemah dulu, terjemah we molek dulu. Tidak aku jadikan jin dan manusia, malaikat hikmatnya boleh mereka buat ibadat kepada aku. Tu faham tak mak? Boleh klik mengajar tak kau jujur? Insya-Allah. Boleh lagi? Bawa ni tengok apa kok orang kalau ditanya demo. Boleh tak lagi? Insya-Allah. Tu bukan ada tu juga gapo. Ingat molek. Ilat ni kena kepada gharak maslahat. Kalau kita gali telaga, nak gapo? Apa ilat kita gali? Air. Al-ma tu illatul ba'isah. Al-ma tu maslahat. Boleh tak gi? Boleh tak gi air? Tak boleh lagi orang panggil duk khayal ya. Orang panggil apa dia? Ilat yang dalam zihin dia. Dia bukan ada sungguh lagi. Nanti nak siapa gali sudah ni barulah hasilnya. Berarti ilat tu dulu pada maklun. Ilat tu dulu pada maklun. Tapi dulu dalam khayalan ya. Kita katakan kita nak gali air. Air tu ada lagi, tak ada lagi dalam otak kita. Nampak sikit tu. Tadi aku gali boleh siapa 30 mik atau 1 mik atau 30 mik tu ada air tu. Tu duk khoya air siap dah. Air tu orang panggil benda macam nekel duk gali tu. Tu panggil illatul ba'isah. Illatul ba'isah. Bukan. Bila ada ilat berarti kita berhajat. Tiap-tiap ilat tu menunjuk atas berhajat.
Kita gali apa? Kita khandak kepada ayat. Ayat berarti kita berkekurangan ayat. Berhajat kepada ayat. Sampai kita gali nak ke dia tu. Kalau Tuhan menjadikan langit bumi ni ada kerana tu, kerana ni, berarti dia berhajat kepada, kena ada benda tu. Barulah tertunai hajat dia. Tu. Faham tu dah? Tu jago. Jadi tok lebah pun dia tok lebah molek, jangan jadi tok lebah tipu. Tok lebah tipu lagu mana? Pandai awak tahlil. Pandai awak arwah ila hadrati, nak cari makan. Tanya awak akidah tak leh gi, tanya awak usul tak leh selewat tabak tak leh. Dia kena boleh betul. Tok jadi dia tok lebah tipu ngalah dia tu. Tok lebah tipu, tok lebah tipu. Ibarat ayah dia tu tok lebah tipu. Nampak baju jubah yang ni kasubah besar. Besar baku. Pergi wasubah. Babo wak arwah sikit. Terlebah wak arwah sikit ila hadrati pana. Doa arwah tak tinggal. Tanya wak usul selera. Tok lebah tipu. Tu dia kena boleh. Lepas tu dia katakan ka ija apa dulu? Walaisa hukmuhu, ialah juga atap kepada walaisa fa'luhu ni. Tu. Walaisa hukmuhu, dan bukanlah hukumnya, hukum bagi Allah Ta'ala, hukum asy-syar'i lah, hukmuhu asy-syar'iyyu. Bukanlah hukum Allah Ta'ala yang bahasa syarak. Halal, haram, wajib, wajib, makruh, sunat. Tu ada hukum dah. Wajib semaya, haram judi, wajib puasa, haram berzina. Hukum dia tu bukan. Atau yang misal ka ijabis salati, seperti mewajib oleh Allah akan sembahyang. Tuhan mewajibkan semaya. Menghukum wajib atas akan semaya. Ijab tu tak lo alaina, ke atas kita, mewajib akan semaya, mewajib atas kita. Kepada mukallafin ada. Mukallafin, segala mukallaf ni. Tuhan pun wajib semaya atas kita semua ahli-ahli mukallaf ni. Ya wajib buat apa? Tu. Walaisa hukmuhu li gharadin. Tu lam taklum madzhab khabalaisa. Ijab tu seolah kata ya misa, ya jumlah muqtaridah ya bainan al-ismi wal khabar. Tu. Bukanlah hukum dia Allah Ta'ala seperti dia mewajibkan semaya atas kita tu. Bukanlah hukum dia tu hasilan li gharadin. Bukan hasillah hukum tu kerana tujuan, kerana satu tujuan. Minal aghradi, yang ini minal aghrad, tujuan daripada beberapa tujuan. Bukan ada tujuan gapo. Semaya yang wajib atas kita buat gapo? Kita buat ibadat juga dia. Untuk nak naik pangkat dia, untuk nak tinggikan lagi darajat dia. Semakin ramai orang ibadat, semakin tinggi darajat Tuhan, gitu. Dah. Kalau kita berhimpun buat ibadat kepada Allah Ta'ala, semua dunia ni tak ada ekar sahabuk, tidak ada maksiat sahabuk, tu pun tak ada dapat gapo meningkatkan darjat gapo Allah Ta'ala. Dan kalau kita pakat maksiat belaka serata dunia ni, tu pun tak ada menurunkan darjat dia. Ya bukan buat kita, bukan untuk tu. Tu dia. Tu. Sebab tu buka ponok pun wilillah, sungguh jangan wilil illatid dunyawiyah lah. Sebab buka ponok ni nak pergi apa? Nak pergi budak ramah, ya kata. Buka ponok tujuan nak pergi budak ramah. Dia budak ramah kedai bel sikit nama tok guru ya. Tu. Bila budak ramah hasil tujuan, tengok kemai hidup. Tapi budak sikit, alah. Bila budak sikit tak hasil ilat. Tu buat buka kan ada ilat tu. Dia tak hasil ilat. Cuk. Dia budak ramah, sedap. Bila budak tak ada, klop. Tidak. Kita buka kerana Allah. Budak sikit, budak banyak, supo je kita. Ngajar budak seorang, supo dengan ngajar budak 1000. Dia supo. Bukan kata budak seorang je. Macam kita-kita ni. Budak ramah beribu. Macam sungguh sikit. Tak, supo ya. Supo ya. Tu tanda kata lillah. Bukan lillah dak. Bukan lillah dak. Tu lillah. Tu dia.
Habis itu walaysa hukmuhu ka ijabi salati alaina ka li gharadin min al-aghrad. Apa dia gharadin? Ai maslahatin. Yalah juga tafsir makna gharadin tu dah tu. Arti maslahatin artinya maslahat, faedah, tujuan, kebaikan, untung. Tab'asuhu sifat yang menekan ia maslahat itu, menekan, menggalak, menekan, mendorong akan dia, akan Allah Ta'ala. Maslahat tuju mendorongkan Allah, menekan Allah, menolak Allah Ta'ala. Ala zalikal hukmi, tab'asu tu ala zalikal hukmi, menekan di atas, di maki itu menghukum. Duk kaca penghukum tu ada ilat. Dak. Tu dia. Laisa hukmuhu ai masalah tidak soalan hukmi kama marra wa zalika tafsirul gharad wa zalika tafsirul gharadi kainun kama marra. Wa zalika tafsirul gharadi huna kainul kama marra fi tafsiril gharadi hunaka. Tak ning dah. Tu dia. Habis itu, dah sekali. Habis itu, maka kata dia rahimahullah ta'ala, faqullun min hadhihi suwaril ashri, maka bermula tiap-tiap daripada ini segala jalan-jalan. Ini cara-cara suwarin tu apa? Suwarin mumasalah ya. Maka tiap-tiap daripada ini cara-cara bersalahan Allah Ta'ala ni. Cara-cara mumasalah mana? Cara-cara mumasalah. Kau dulu. Suwarun ke apa? Suwarun mumasalah dah. Ini cara-cara bersalah yang al-ashri, yang 10 sifat pada suwar. Ini segala jalan-jalan cara serupa yang 10 ni. Mustahil ia kullun min hadhi suwar. Mustahil, tak terima akan, tak boleh jadi akan, tak nampak baham haid. Mustahil ia kullun. Mustahil fi haqqihi ay li dhatihi ta'ala. Mustahil bagi diri Allah SWT, bagi zat Allah Ta'ala. Mustahil berlaku atas Allah. Tu dia ternapi. Kalau gitu bila mukhalafah ni ternapi 10 ni dah. Tu ternapi Allah Ta'ala. Tak serupa benda baru ni jadi kira 10 ni. Kira 10 ni. Wimahai 10 ni. InsyaAllah kita selamat. Kita selamat kalau kita mahal. Tuhan tak serupa benda baru. Boleh? Mana? Hak tu lah dah. Gharat tu ilat dah. Nah, tafsir gharat dah. Ilat maslahat tu hak tu lah. Gharadin tu ai illatil ba'isah. Illatil ba'isah dah kena kepada ilat yang menekan supaya buat atau perbuatan itu. Tu. Tapi musannif tafsir dengan maslahat. Hak tu lah ya. Tengah kita tafsir dengan illatin, ada tengah kita tafsir maslahatin. Tu. Yang maslahat diri dah tu ilat kita tu. Tak gitu. Kita cari, kita buat kerja nak gapo? Nak kepada duit. Duit tu maslahat kita, maslahat hidup kita. Ilat kita. Tu jadi tapi kita bila takbir dengan ilat ni iktibar humi buat tu. Tekan nak buat iktibar maslahat tu, iktibar hujung bila hasil. Jadi lebih benda tular je. Boleh bayi boleh. Tengok habis itu waktu berkait dengan mukhalafah lil hawadis. Deh. Boleh bawa mak? Bawa mak boleh tak? Habis itu jaga. Ada apa nak tanya lagi? Lagu ya hak tulah ya, cuma ya di maslahat ni kira kata hasil benda. Benda tu di maslahat dah. Ya hak tulah. Kita kata aid tu kena kepada ilat kita. Aid tu ilat. Ilat, tapi ilat ni kira kata benda yang maslahat juga ilat tu, tapi maslahat yang dalam khayalan. Maslahat dalam khayalan. Tapi bila sebut tentang maslahat ni hak sungguh hak nampak dah bila ada ayat hasil maslahat dah. Hak tu lah je. Ayat yang kita nampak bila kita gali, ayat tu maslahat kita. Ayat tu maslahat kita dah. Tu. Tapi tak teka gali tak tubik lagi maslahat dah. Maslahat agak maslahat dalam otak ni. Kira ilat teka tu.
Illatul ba'isah tu gharat. Jadi gharat ni umum dah tu, lapar gharat tu. Sebut tu gharat tu. Jadi sama ada belum hasil atau tak hasil lagi pun gharat semata. Tu. Apa itu dah? Ya kira benda tu dah. Habis. Jadi kalau turut mullah gak, mula pada gak, kalau kira-kira apa dia gharat tu dia kena kepada maslahat dah. Al-maslahah zihniyah. Betul mana tak ingat. Mana? Dok gali tu buat. Masuk lepek lu. Masuk lepek lu. Perbuatan kita. Ilatnya ayat. Ilat tu menekawi gali. Kalau tak ada ilat tu tak gali kita. Maka gali tu akan panggil buat. Di al-fa'lu. Maka tu yang menjadikan kita buat langit diri buat tu orang panggil menjadi ijad. Ijad. Ada ilat ke apa? Ada ilat apa? Dia menekawi dia buat. Faham dah? Maka diri gali tu bukan ilat. Diri gali tu kena perbuatan yang ditekan oleh ilat tu. Ilat tu kena kepada air tu. Duduk betul mana? Allahumma salli ala Muhammad. Aghrad. Al-gharat tu an maslahah an mulahazah fi zihn. Al-mulahazah fi zihn. Maslahat yang kita silam mari dalam otak kita. Gharat tu kena ke maslahat dah, tapi kita silam mari dalam otak kita. Allati tahamalat alal fa'li. Maslahat lah yang menekan ia di atas buat. Kan maslahati allati fi hafril bi'ri. Kita gali telaga. Maslahatnya gapo? Wahia al-ma'u. Al-ma' tu lah kena kepada air. Tu. Wasababu al-hamilu lil fa'li ala hafrihi wal ma'. Maka sebab yang menekan di atas akan kita gali tu tu. Sebab yang menekankan orang di atas menggalikan air tu ialah air. Menggalikan telaga tu ialah ayat. Ayat mana? Ayat ni tak ada lagi. Ayat al-mangzuri bizihn. Ayat yang ditilikkan dalam otak kita, kata nak ada ke bawah tu. Al-mutafakkar qabla hafrihi. Jadi ayat yang dipikir dan kita sila, kita nampak oleh otak kepala kita belum pada kita gali tu. Air bukan ada sungguh lagi, tapi dengan sebab hak tu kita nak gali ya. Lepas tu dia kata wa idza hafara fa hasala lahul ma. Maka bila dia gali hasillah air. Air mana? Kharijan. Air di luar ni, nampak sungguh ni. Fa yuqalu lidzalikal ma maslahatun. Baru panggil maslahat sungguh. Air tu panggil maslahat sungguh. Tu faham tu dah. Jadi kira gimari air yang ada di luar tu maslahat hak sungguh. Hak tu maslahat sungguh. Adapun air yang ada yang belum pada kita gali tak bagi maslahat ke? Maslahat yang mangzur, yang mutafakkar. Maslahat yang kita khoya dalam azhin kita saja. Kalau gitu mari illatul ba'isah pun hak tullah ya. Illat hak tullah atau maslahat pun hak tullah. Cuma kira-kira tengok. Intaha pada imqah. Dia ngaji betul guru yang dah baik. Yang sini pada ada baik gini. InsyaAllah kalau kita ngaji kitab Syarqawi kita dah baik. Tak apa dah.
Habis itu habis maka mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Habis tu dah. Boleh lagi nak sifat lain pula Mamat. Boleh Mamat? Tu. Yang pentingnya kita kalau ngapa jauh, kalau kita ngapa umrah pun ngada dah. Umrahnya sebut tu 10 tak ni? 10 surat. 10 surat dia sebut tu pada umrah. Kalau kita ngapa umrah kita boleh kita tarkik 10 tu. Orang pergi Tuhan atas langit hukum dia, hukum dia. Hukum dia, hukum Tuhan. Hukum Tuhan tu mustahil. Hukum kita, orang kata tu. Waliyazubillahi min zalik. Hukumnya lagu mana? Dia pergi Tuhan kan lagu mana? Tuhan di atas langit. Tu atas dengan mana apa? Tu. Lafaz atas sendiri tu ihtimal dalam bahasa Melayu kita. Atas di atas maknawi ke atas hissi. Situ. Sebab tu raja duk atas kita ni. Tu atas kita. Raja atas kita duk bawah dia belakang ni. Tu atas dengan mana apa? Atas dengan makna tertinggi atas, menguasai atas. Tu bagi atas maknawi. Lafaz atas sendiri tu dalam bahasa Melayu pun. Dia terjemah daripada ala. Maka ala dalam bahasa Arab punya ihtimal banyak. Ala ulu makani, ada ulu hissi, ulu maknawi. Dia ada situ dah. Tak serupa dah dua tu. Tak serupa dah. Maka orang i'tikad Tuhan atas arah sebagai atas yang hissi, atas sunguti. Ada atas lagi. Lapar lagi kadang-kadang dia. Tuhan ada atas lagi. Lapar lagi tu menentu kata dia monok dengan lapar atas tu atas tepat, atas hissi. Raja duk atas kita. Kalau kecil lagu tu tak apa lagi tu. Raja duk atas kita duk bawah dia ni. Dalam negeri ni raja atas. Kita bawah. Tu. Maka atas tu atas apa? Faham di situ atas apa? Atas maknawi, atas orang panggil atas martabat. Ulu wa martabatin. Ulu makna. Faham tu dah? Ala tu kita kena isbat. Ala tu ada Tuhan sebut. Hak tu wajib kita kena isbat. Orang i'tikad berlagu tu selamatlah. I'tikad lagu tu i'tikad yang bersih. Tapi masalahnya atas lagu mana? Atas hissi. Tahu di mana kata atas dia mau pergi kata atas hissi. Tengok kecek pad dia. Tuhan duk atas arah. Atas langit lagi. Dia kata gitu. Tuhan atas langit. Tuhan atas kita, Tuhan atas langit. Tu pun duk semabur dah tu. Kalau tak tafsir molek tu keliru juga tu lafaz atas langit tu pun. Tapi tak apalah kita tanggung. Kita tanggung di atas kalau dia pakai ala tu atas dengan mana atas maknawi, atas martabat, atas rutabi tu tak apa. Tapi kecek masalah Tuhan duk atas langit lagi. Tu dia. Tuhan duk atas langit lagi. Langit Tuhan atas lagi. Kadang dia buat isyarat dengan tangan pula. Allah lagi. Tu. Hak tu nyata dah tu. Kata duk pergi kata bertepak. Maka di situ pula duk khilaf ulama. Kalau duk i'tikad kata Tuhan duk atas tu lagu mana? Tu. Tu. Maka ulama kata kalau dia kata Allah Taala duk atas langit supaya kita duk atas kerusi atas ni. Kalau pergi lagu tu orang panggil tajsim sarah. Hak tu menjisim Tuhan nyata-nyata. Lagu tu orang panggil kufur bittifaq ulama. Tu. Tapi kok rumah kita tak sampai tahu tu. Dia nak ikut ni. Dia kata Tuhan duk atas. Tapi atas lagi. Tapi tak serupa kita duk atas ni. Tu nak ikut tu. Tuhan duk atas arah. Tapi tak serupa kita duk atas kerusi. Tapi lagu mana Allah alam lah. Duk atas cara dia tu. Tengok. Duk atas cara dia.
Atas tepat juga, atas makani juga di segi dia tu. Kecek pe dia. Tapi jadi tak nyata orang panggil tajsim ghairus sarah. Kita menjisim mentasbih Allah yang tak sorah. Hak tu ulama duk khilaf. Duk khilaf ulama. Maka jumhur ulama tak mengkufurkan lagi. Hanya fasik orang tu. Kita tak wani juga nak pergi dekat hukum orang mudah-mudah tu. Kalau gitu hukum kufur tu tak letak atas dia lagi. Tuhan ada tangan tak sepa tangan kita. Tuhan ada muka tak sepa muka kita. Hak tu tak sorah. Bagi mereka itu tu fasik hukum di akidah yang bid'ah. Akidah yang akidah mubtada'. Maka tak wallahu alam selamat tak selamat di akhirat serah pada Tuhan, tapi bukan jalannya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nak hukum kata kufur masuk neraka dak, kawai tak wani, tapi bukan jalannya kita yang betul tu dak. Lepas tu nanti tengok esok kiamat esok sudah kalau nak pergi lagu tu. Faham tu dah. Tu orang panggil tajsim atau tasbih ghairus sarah. Tu. Maka jangan duk gaduh hukum kufur orang. Lepas tu jangan duk gaduh turut orang. Tu gaduh-gaduh kita. Tu. Tak kufur pun saya agak dah. Sebab Mu'tazilah setengah-setengah akidah dia kan. Kita tak hukum kufur dia. Dia menafikan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Dia kata Tuhan tidak ada sifat kudrat. Dengan sebab dia kata gitu kita tak boleh hukum kufur lagi. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan tak ada sifat kudrat pun dia kuasa. Dia isbat kuasa tu buat kita tak berani nak kata dia tu. Kalau dia kata hai Tuhan tidak ada sifat kudrat, ia lemah. Tu pakar nyata kufur Mu'tazilah dengan kata itu. Tapi dia tak kata lagu tu lah. Dia kata Allah Ta'ala tak ada sifat kudrat, tapi dia kuasa, bukan kuasa dengan sifat tu. Kuasa dengan zat dia. Dia isbat lagu tu. Kita pun tak berani nak hukum kufur dia. Cuma akidah lagu tu duk tahap fasik je. Boleh dah. Tu jaga molek. Tu duk atas arah ni kan ada waktu pula. Tu duk atas arah tengok kita kawan duk atas kursi. Ni lagu ni, Sila lagu ni. Duk pusing kursi dia baik ni. Ya tak. Oh, kawan ni kata lagi. Hak tu wal iyazabillahi min zalik. Tu. Kita tengoklah kenyataan Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim dia tu. Ada syarah Imam Nawawi. Habis itu Imam Nawawi ni ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia tafsir benar kalau bab masalah mutasyabihat ni dia kira sungguh. Dia ada syarah dia molek. Dia tafsir tu biar jalan salah qalah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله اللهم رب وبس إنك لا
Allahumma salli ala. Habis itu naik lagi satu sifat lagi, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Atop kepada yajibu, betul mula-mula tu ni maksud dia atop lazim atau malzum juga ni. Tu kerana serupa dengan mukhalafah. Sebenarnya sifat yang mengkuat atau sifat yang mengkejap akan makna wujud zati sungguhnya qidam baqa tu. Bila gerti tiga sifat tu, bukan gerti wujud saja tu pun menepati dah segala-gala. Cuma nak mensorehkan lagi dengan sifat qidam baqa, dua sifat tu mengkuat akan makna wujud zati. Maka sifat mukhalafah qiyam tu lazim baqa dah tu, lazim daripada bersifat dengan wujud zati tu dah tu. Lazim bersifat wujud zati tu dia mukhalafah, ya qiyam bi nafsi. Maka ada panggil atop lazim di atas malzum. Boleh. Wa yajibu dan wajib. Jadi mesti, tentu sungguh, tak terima dak, tu wajib. Tentu dan mesti. Fi haqqihi, bagi zat Allah Ta'ala. Fi bermakna lam juga makna tu lah tu. Lepas dah. Fi haqqi ay li zatihi. Li zatillahi Ta'ala. Haqqi hakikat bermakna zat. Jadi haqqiyahnya ni zatillah. Wajib bagi zat Allah Ta'ala. Bila kita suluh dengan akal kita serta dalil siap tu, kita hukum lalu dah, kata tentu dan sungguh dan mesti bituhai ni. Tentu al-qiyamu bin nafsi, pak yang bagi yajibu. Wajib oleh bersifatnya dengan qiyam bin nafsi. Al-qiyamu ay qiyamuhu Ta'ala, bin nafsi ay bi nafsihi. Alif lam ganti daripada mudhaf ilaih belakang tu. Al-qiyamu ay qiyamuhu, ganti daripada domir. Qiyamuhu qiyamullah Ta'ala. Bin nafsi ay nafsihi nafsillahi. Nafsi bermakna zati tu. Jadi wajib takdir berapa kali bidatih ai al-ittisab, dia nak diberi sifat. Wajib bagi zat Allah Ta'ala al-ittisafu, bersifat ia. Ittisafu, al-ittisafu bil qiyami bin nafsi. Wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifatnya Allah dengan qiyamu bin nafs. Qiyamuhu Ta'ala bin nafsi, bin nafsihi. Apa arti qiyamu bin nafsi? Qiyam dalam bahasa Arab apa makna? Banyak makna pula. Qiyam tu, qiyam dalam bahasa Arab, qoma yaqumu qiyaman tu ada makna berdiri betul. Caca intisabul qamah, diri. Ada makna menjaga, qiyamul lail misalnya dah. Bukan diri malam, menjaga malam. Jaga malam dengan buat ibadat. Ada qiyam dengan makna jaga, ada qiyam dengan makna ada. Qama bi nafsi, qama bil ghaib. Al-arad ma qama bil ghaib. Bukan atas arad ada kaki duk cacah di atas mausuh tu dah. Ada dia di atas mausuh. Ada di mausuh. Arad ni ada pada jirim. Maka qiyam tu dengan mana ada. Iaitu qiyam di sini dengan mana apa? Ambil makna yang ketiga ni. Sebab tu tengah tu
Yang kata al-qiyamuhu bi nafsihi ni wujuduhu bi nafsihi. Ada Allah Ta'ala, artinya kena buat gini. Qiyamuhu bi nafsihi ni ada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ada Allah Ta'ala binafsihi, dengan, boleh mula basah apa. Ada Allah Ta'ala dengan zatnya, dengan dirinya. Atau dengan cara dirinya. Atau sendiri-dirinya. Tu pada ayat muka dalam Baqarah. Dia kata sendiri-dirinya. Hak yang dia sikit ada dengan cara dirinya. Lebih kurang tu berlaku lah. Maksud tu berlaku. Ada Allah. Ni kalau masa dulu terjemah lagu mana? Berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri, terjemah lagu tu keliru. Keliru banyak. Tuhan berdiri dengan sendiri. Kita ngajak ke kampung kan, kita baru habis sifat mukhalafah kan. Lepas tu insya-Allah taala minggu depan kita sama lagi sifat qiyamuhu taala binafsi, berdiri Allah dengan sendiri. Tu. Kita pakai taruh tinggal lagu tu, klik nanti hubung minggu depan. Oi kampung ni diri dengan sendiri. Kawai pun kawai pun diri sendiri. Tak pakai tukar dak leh, tak kena orang piping diri sendiri. Datuk tu gagah lah ni. Berdiri dengan sendiri dah. Dulu dah duk piping kena pakai tukar lah ni, sekat makan vitamin tu. Diri sendiri. Diri dengan sendiri. Itulah Allah Ta'ala pun diri dengan sendiri. Pergi pakai makna tu. Kalau berdiri betul tu, takut pergi pahal tu. Lebih lagi kita duk ngajar-ngajar, tinggal lagi seminggu depan pula. Kau duk fikir orang kampung ya, seminggu kau duk renung-renung fikir diri sendiri. Maka terjemah pun pakai alih gi kepada mafhum hak ulama selalulah. Jangan bawa jadi keliru-keliru gitu. Tu. Habis itu. Ada Allah Ta'ala, ada Allah. Sia yang kata damrong. Damrong tu tak apa. Damrong tu perong bukan jeun tu perong tak. Sia. Yang cak damrong you tu tak apa dah tu. Terjemah sia pun. Tak apa lagi. Kita ni berdiri. Tu. Kalau nak wi molek damrong you. Mi dia perong. Mi ในแบบของพระองค์เองtu dia. Tu wujud qiyamu bi nafsi tu makna tu. Tu. Habis itu murad dengan nafsu tu zat lah. Nafsi supaya dengan Allah tak nafsu banyaklah apa nafsu dengan makna kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Nafsi tununa zatih. Ada? Yalah juga. Habis itu apa makna ada Allah cara diri dia Dia kata wa maknahu, dan bermula maknanya, wa isti'nab lil bayan, dan bermula maknanya, makna bagi gua. Makna apa? Kita takdir dulu makna apa? Wa maknahu, makna wujubi ittisafihi bil qiyami bin nafsi. Tu hu dah main tu. Dan bermula maknanya makna wujubi, mesti, ittisafihi, bersifatnya Allah Ta'ala bil qiyami bin nafsi. Tu. Wa makna mesti wajib. Maknanya saat ni kita terjemah tu artinya, bukan maknanya.
Artinya ada Allah dengan cara sendiri itu terjemah, bukan makna lagi. Makna hak ni bermula maknanya, makna bagi mesti bersifat Allah Ta'ala bil qiyam bin nafsi, dengan qiyam bin nafsi, mesti bersifat Tuhan dengan ada cara diri. Tuhan ada cara diri dia. Lagu mana ada cara diri dia? Ha, ni kena reti dua makna ni. Ada cara diri dia, dua makna ni. Ha, nak boleh panggil ada cara diri dia tu, dua makna ni. Ha, tu. Dia kata wa maknahu, dan bermula maknanya tu dalam syarah dia kata mufassarun bi amraini. Ha, kena dia. Ha, dia nyata dia soreh dia dah. Bermula maknanya, makna ada Tuhan dengan sendiri, ditafsir akan dia, akan makna dia dah. Ditafsirkan makna tu dengan dua pekerjaan. Bi amraini, bi maknayaini lah, dengan dua makna. Ha, dengan dua makna. Tafsir dengan dua maksud, dengan dua pekerjaan. Kena tafsir dua. Tak supaya sifat lain-lain lepas pada tu. Sesa-sesa belaka. Ha, tu. Kalau sifat salbiyah yang belum padanya ternapi sesa-sesa. Tapi ternapi yang ada pada qiyam tu ternapi dua. Ternapi dua. Salbun tu dua. Salbiyah tu termakai dua. Tafsir dua. Ha, tu. Kalau gilupuk mana-mana sa daripada dua ni, tak panggil qiyam bin nafsi dah. Tak mesti kena luput dua-dua. Mana-mana sa pun tak panggil qiyam bin nafsi dah. Makna dia annahu ialah bahwasanya Allah Taala, annallahu taala, khabar maknahu, jumlah dah. Bahwasanya Allah Taala tu la yaftaqiru, tidak berhajat ia Allah, la yahtakiru, la yahtaju, hatulah. Ha, tu dalil dah ya, tak ada riak. Ha, ya tafsir dah. Wala, ha, di yang kedua wasani anahu la yahtaju, ya tafsir tak yahtaju mari tu. Ya takdir yahtaju mari tafsir tu isyarat kalau yahtakiru tu di mana tah yahtaju dah tu. Ha, dah. Ha, kata dia la yaftakiru, tidak berhajat ia Allah, tak berhajat, tak ada nak gapo ila mahallin, ila takluk pada la yaftakir, takluk pada nafi dia panggil, bukan takluk pada yaftakir, takluk pada nafi. La yaftakir, tak berhajat tu ila mahallin, tak berhajat kepada tempat. Mahal ni tempat, tak berhajat kepada tempat. Apa murad dengan tempat? Tempat di sini bukan dengan makna makan tu dak tu. Ha, bukan makna makan. Aina mahallu? Aina mahallu? Mana tempatmu? Aina makanu? Bukan makna makal tu. Tu. Bukan makna makal tu. Ha, tu. Hak tu kita faham daripada sifat mukhalafah. Dah tu tak berhajat kepada makan tu. La yaftakiru ila makanin tu. Hak tu ha, dia faham daripada sifat mukhalafah dah dulu. Maksud dengan mahal ni gini, tulis situ. Al-mahallin, yani al-muradu bin mahalli huna. Al-muradu bil mahalli huwa, tak apa dah. Al-muradu bil mahalli huwa az-zatu. Az-zatu. La al-makanu. La al-makanu. Lianna adama iftiqarihi ta'ala, lianna adama iftiqarihi ta'ala ilal makani ma'khuzun minan mukhalafati, min al-mukhalafati lil hawadisi. Ha, tu maksud tu. Ha, tu. Al-muradu bil mahalli, bermula murad musannah ataupun murad mutakallimin, muradul ulama, murad ulama usul bil mahalli, dengan mahal di sini lah ni. Huna di sini. Kalau tempat lain ke lain pula.
Kalau kita kata mahallin dalam ibarat dalam tempat lain ada, ya kadang-kadang dia nak kepada mana makan. Tapi murad dengan mahal di sini huwa, iaitu al-murad tu ialah az-zatu, ialah zat. Murad dengan tempat tu kena kepada zat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat, yang ni tak berhajat kepada zat. Gitu tu. Kalau itu mahal kita takdir belah-belah ila mahallin ay ila zatin yaqumu biha. Buat gitu. Ila zatin yaqumu biha. Dalam tu yaqumu bihi mahallin yaqu, ya tak royak agak mahal dengan mana zat. Kita takdir zat dalam ada tu. Masya-Allah. Wadidduhu di bawah, cuba tengok. Wadidduhu al-ihtijaju ila al-mahalli wal mukhassisi wad dalilu ala dzika ala zalika ayil qiyam bin nafsi annahu law ihtaja ila mahallin ay zatin yaqumu biha. Tu soreh. Mahallin dengan mana tu? Mahallin ay zatin yaqumu biha. Tu. Murad dengan tempat di situ iaitu zat. Lal makan, lal muradu bihi huwal makan. Bukan muradnya kena ke tempat. Bukan murad dengan mahal tu ialah tempat dah. Sebab apa lah? Ni ilat pada la. Lal murad. Ilat pada, orang panggil ilat pada maktub. Ilat pada maktub. Lianna ada maftikori, kerana bahawasa ada maftikori, kerana bahawasa ketiadaan berhajat Allah Ta'ala ilal makani, tak berhajat kepada tempat tu. Hak tu khabarna makhuzun, diambil akan dia dan dipaham akan dia, akan ketiadaan berhajat ke tempat tu diambil dan dipaham minan mukhalafatil hawad, dipaham daripada mukhalafah dah. Ingat tak ni? Ternapi 10 perkara. Daripada tu salah satunya tu tak berhajat ke tempat. Tu tak berhajat ke tempat. Nampak tu dah? Dia tak ada tempat. Tu ya yahullu fi makanin, kita faham daripada sifat mukhalafah dah. Kalau itu tak kena berkecek dah hak tu. Mahal dengan mana tu tak kena berkecek dah. Mahal dengan mana zat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Zat mana? Yaqumu biha, yang ada ia, yang tumpang ada ia Allah Ta'ala. Tumpang ada biha, dinya di zat. Tu yang tak nak kepada zat untuk tumpang ada di dia tu dah. Tengok putih. Putih ada tak? Ada. Tapi ada dia tu bertupai kepada zat ketah. Nak ada putih, kena tupai di zat ketah. Nak tupai manis, ada cara dia tak boleh, kena tupai di zat sakar gula tu. Pedah pun, nak ada cara dia tak boleh, kena tupai ada di butir lada, butir cili tu, butir cabai tu. Tu. Kena tupai di benda tu, barulah boleh ada. Kalau tu ada Allah Ta'ala tak nak tupai di benda dah. Ada dia tak tupai di benda. Sebab apa boleh kata gitu? Dia tak payah elak mari. Pasal dia tu zat dah, bukan sifat. Hak pasal jenis tupai di benda, kena ke sifat, bukan zat. Dia tu zat dah. Dia tak ada nak dah lah kepada mahal tu. Wala ila mukhassisin, ada dah. InsyaAllah kemungkinan dalam dalil tu musannaf hari. Ilat dia tu, ilat tak berhajat. Wala ila mukhassisin, wa atab kepada ila mahallin, la takkid pada la yaftakiru. Dan tidak berhajat ia Allah Ta'ala lagi. Tak berhajat. Ni makna yang kedua ni. Ni amrun sanin. Makna yang kedua. Kita faham. Kalau itu faham di sini wow tu bermakna au tu. Wow tu. Wow bermakna au. Kenapa? Kerana ternapi tu tak mesti kena ternapi dua tu sekali. Dengan kalau kita faham daripada ibarat wow tu limutlaqin jam'i, dia kena ternapi dua. Tak berhajat kedua-dua tu, barulah dinamakan qiyam bi nafsi. Faham di situ. Tapi hakikat wakilnya bukan lagu tu. Wakilnya Tuhan tak berhajat kepada, kalau berhajat kepada mana-mana so pun tak panggil qiyam dah. Kalau dulu masa Allah la yaftakiru ila, kena ada hak ni wow tu limutlaqin jam'i, dia kena kira sekali. Tapi masa Allah nafi dulu.
Masa depan lagi tu. Kalau dulu annahu law yahtaja ila mahallin lakana sifatan walau yahtaja ila mukhassisin. Tu waw tu bermakna au. Tu sini waw tu bukan bermakna au lagi weh. Waw tu berkekalan atas makna waw pada asal. Tu dia mutlaqin jam'i, kena kira dua. Tu habis itu tu dah wa depan tu bermakna au. Ni tukar kaligus yang supaya yaftakiru tu barulah bermakna au, tapi la yaftakiru tu dak. Sekali lagi, la yaftakiru tak berhajat ia kepada tempat, dan tidak berhajat ia wala, jadi wala yaftakiru tak berhajat ia Allah Taala ila mukhassisin, tak berhajat kepada yang menentu ia yang akan dia. Jadi kecek panjang payah dalam dah mukhassisin ai mujidin. Molek. Makna tu adalah mukhassisin bermakna mujidin seni. Tu. Dan tu ya wasani annahu ta'ala la yataju ila mukhassisin ay mujidin, tak berhajat ia Allah kepada mukhassis. Apa makna mukhassis? Tukang yang mengada ia akan dia. Tukang yang mengada ia akan dia. Tukang yang mengada tak berhajat kepada yang mengada akan dia. Tu mujid. Tu Padahal mereka kata yang kedua ni datang saja tak berhajat tak apa dah wala mukhassisin ni. Kerana la mukhassisin ni sebenarnya kita faham daripada sifat kidam dah. Tuhan sedia tak nak dah kepada orang buat. Kalau nak kepada mujid berarti dia baru. Tu faham daripada sifat kidam dah sebenarnya. Tapi tak apa datang juga untuk nak sorehkan lagi. Dua ulama bawa orang itu. Tu tak berhajat kepada tukang yang mengada. Tu dalam tu molek tu wa hadza sani, dan bermula ini yang kedua. Hadza al-amrus sani, ini pekerjaan yang kedua, ataupun tafsirus sani ni. Dan ini as-sani at-tafsirus sani, dan ini tafsir yang kedua bagi sifat qiyamu bin nafsi ni. Mana khabar dia? La yakfi fihi al-istighna. Tu khabar. Dan bermula ini tafsir yang kedua. Wa in kana yastaghni anhu, dan padahal wawun han izaidah, padahal adalah ia azani, ia tafsir yang kedua. Padahal adalah tafsir yang kedua ni yastaghni, terlepas, anhu, terlepaslah. Kalau tak kena yustaghna anhu, terkaya darinya, daripada asani, diterlepas daripadanya, daripada asani tu terlepas dah, tak berhajat dah. Bil qidami, diterlepas daripadanya dengan ambil sifat qidam. Jadi anhu anil matruk bolil makhud. Bahaya itu. Padahal adalah tafsir yang kedua ni terlepas dah daripada dia. Pakai tak kena ambil tak apa dah. Terlepas dengan sebab qidam, dengan ambil qidam tu pada dah. Padahal kalau kita kira terlepas dah dengan ambil qidam. Sifat qidam ni Allah Ta'ala sedia. Sedia ni tidak ada mula bagi ada. Tak berhajat kepada orang yang mengada. Kalau ada yang mengada, tentulah dia baru. Tu sifat qidam kita ngaji. Maka terkaya dah daripada dia dengan qidam. Tapi kata dia, ini yang kedua ni dalam hatu pun la yakfi fihi al-istighna. Masya Allah. Sabit pun jawab orang juga. Tetapi bukan tetapi khabar bagi hadza. Tu dia. Ini yang kedua ni tidak cukup, tidak mencukupi fihi padanya, pada hadza sani, tak mencukup lagi pada dia tu, tak cukup al-istighna oleh terkaya Allah Ta'ala.
Istighna Allah, terkaya Allah Ta'ala tu tak badai lagi. Tak cukup. Kalau kita nak ambil hak nisa, Allah Ta'ala tak berhajat kepada mujid. Kalau kira sungguh pahada daripada kidam. Tapi dengan semata-mata dia tu nak isbat kata Tuhan terkaya tak boleh lagi. Tu. Kenapa la yakwi? Li anna khataral jahli. Khataral jahli. Al-jahli bermakna jahili. Kerana bahawasanya lintasan bagi orang jahil. Lintasan bagi orang jahil. Orang jahil, orang tak reti, orang awam ni bila lintas. Lintasan bagi orang jahil. Khatat fi hadzal fanni. Lintasan pada ini ilmu. Qalu tak kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bukan khatat dengan makna Allah Akbar. Hak tu khatar ni khatra ni maknanya bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Li anna khataral jahli. Jahli bukan bermakna jahil dah. Jahli tu sifat jahil. Kalau khatara dengan makna lintasan tu jahli bermakna jahil. Kerana bahawasa bahaya bagi jahil, bahaya bagi kejahilan. Bahaya bagi kejahilan. Jahil tu fi hadzal fanni. Takluk pada jahli tu. Jahil pada ini ilmu. Hadzal fanni ni fi hadzal ilmi. Ilmin kalam ni, ilmu tauhid ni. Bahaya jahil, bahaya tak reti pada ini ilmu. Azimun khabah. Besar iyo bahaya jahil tu besar. Kalau duk main jadi tak soreh, duk main liklak selit lagu tu, kadang-kadang dia tak reti. Bila tak reti, bahaya bagi tak reti lah buku ni besar. Tak serupa bahaya tak reti buku fiqh. Hak tu besar juga, tapi bila banding dengan bahaya tak reti ilmu usul ni besar. Kalau gitu tak mada lagi nak istighna Allah Ta'ala dengan ambil tafsir kedua ni saja. Itu dia. Bila bahaya dia besar, pala budak ni apa panggil po tu, al-jumlah tu peminta mami ilat. Mensempena ilat li anna. Maka fala budda fihi, maka tak dapat tidak fihi. Fi ni kadang ya labud dan ni kadang-kadang ya mari lahu, kadang-kadang ya mari fihi tu. Khabalah tu sendiri. Ni fi tak masuk khabalah. Maka tak dapat tidak badanya pada hadal fanni. Maka tak dapat tidak padanya pada ini ilmu ni. Tak dapat tidak minat tasrihi, tak dapat tidak daripada mensoreh, menjelas, menyata. Kena soreh. Tasrih bil aqaidi, mensoreh dengan segala akidah-akidah. Sebab tu kalau kita kira sungguh, pasal apa kena ambil sifat kidam baka mari pulanya, sedangkan sudah mencukupi dah dengan sifat wujud. Kita yang kata wujud zati, ada Allah, ada sejati, tafsir ah. Oh, tak mada. Kerana duk halak lagu tu kadang-kadang giwak dia tak reti pula. Maka pesoreh dengan kidam, pesoreh dengan baka, soreh dengan mukhalafah, soreh dengan qiyamu binafsi. Kena soreh lagi. Kerana ia bahaya, tak reti tu bahaya. Baik kita perkelah tu baik, lebih mudah makan. Pada dia jipu sendiri tu, ia bahaya buku ni. Ni ilat ni boleh pakai umum ni. Pasal apa kena ambil kidam mari pula, sedangkan sudah mada dah kidam tu dengan wujud zati dah. Wujud zati tu wujud yang tak terima tak ada pada azan dan pada abad. Azan tak terima tak ada, tu masuknya kidam. Pada abad tak terima tak ada, itu masuk dah baka. Pasal apa kena datang kidam baka pula? Li anna khatral jahli fi hadzal fanni azim. La budda fihi min at-tasrihi bil aqaid. Ni kaedah baka umum. Kaedah ni umum. Hak ulama duk kacau kelas tu bik sifat lagi tu kerana dia halak we tak reti tu bahaya. Mak dia, bahaya orang jujur tu. Bahaya.
Duk main wujud zati so tak reti. Kena buat kidam wakar lagi mak dah. Jujur tak? Ha? Lagu tu dak orang tu. Support orang mana pun. Sebab tu ulama ya kelar tu sesu. Alhamdulillah, sebab tu musannaf kata Allahu sallallahu. Padahal terkaya dah dengan ambil kidam. Terlepas daripadanya dengan ambil kidam dah. Tak kena buat mari tak apa dah ni. Hadzal sani ni sekalipun dilepas dah daripada dia dengan ambil kidam, pada reti sifat kidam je. Pada reti sifat kidam je. Mada dah dengan ambil tak kena kata dah hadzal sani. Tapi dalam hatu dia kata tak mada juga. Oleh istighnaq tu. Tu dia kena kira. Apa yang tu dah? Allahu akbar. Hadis itu. Dan tidak berhajat kepada tukai yang mengada. Ingat gitu. Allah Ta'ala ada cara diri dia. Apa mana ada cara diri dia? Ada dia tak nak ke tempat menupai. Ada dia tak kena jadi. Itu makna. Ada dia tak nak ke tempat. Ada dia tak berhajat kepada zat untuk menupai. Ada dia tak kena jadi. Tu maksud dengan ada cara diri dia. Tu. Faham di sini benda maujudat tu bik apa? Tu bik 4 perkara. Benda maujudat, benda ada ni tak lepas pada 4 perkara ni. Benda maujud, benda ada. Ibarat dengan bahasa kampung lah. Ibarat dengan bahasa kampung. Waktu pergi cari mik dalam kitab Arab, ibarat hak kita. Benda mewujudat ni tak lepas pada 4 perkara ni. Satunya orang panggil lepas satu. Follow. Lepas satu kena dah. Tak lepas satu. Lepas satu tak lepas satu. Lepas dari satu perkara tak lepas dari satu perkara. Yang kedua, buat tarang lagu ni pening tak? Kali lagi, mula. Lagi put Q tak faham. Buat tarang mula. Lagi put Q faham. Tu. Awak lagu mana? Awak kena dah hafal saat ni, tapi tambah sikit. Tambah jadi 5. Satu mahal
Dan ni zat. Yang kedua, mujid. Itu dia. Ini perkara. Tak dia. Nampak tu dah? Satunya orang panggil lepas satu. Tak lepas satu. Kedua, tak lepas. Tak lepas. Lepas. Kecek gini tu. Lepas, tak lepas. Tak lepas, tak lepas. Yang ketiga, tak lepas. Lepas. Yang keempat, lepas. Lepas. Tu. Apa maksud? Benda ada ni dia tak lepas daripada empat perkara ni. Ulama kaji maujudat, segala perkara yang ada, sama ada maujud itu qadim ataupun hadis. Qadim kena ke zat dan sifat ma'ani Allah. Hadis kena kepada arad dan jirim. Sama ada perkara tu tak lepas daripada empat perkara ni. Mana? Satunya lepas, tak lepas. Tulis dulu. Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil ali. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Satunya orang panggil perkara yang lepas tak lepas. Apa makna lepas tak lepas? Satunya lepas daripada zat.
tak berhajat kepada zat untuk menupeh. Dia tak berhajat dah kepada zat untuk menupeh, kerana dia tu zat dah. Tapi dalam hal tu dia tak lepas. Tak lepas daripada mujid, tak lepas daripada kena jadi. Ada tukang yang mengadakan dia. Benda gapo ni? Jawabnya jirim. Jirim ni lepas tak lepas. Supo kale ni, diri dia tak berhajat kepada zat dah. Dia tak berhajat ke zat dah, kerana dia tu zat dah. Tak serupa dengan kuning, hitam ni berhajat kepada diri kale untuk menupeh. Adapun diri kale, dia tak berhajat kepada zat dah, yang moga dia tu zat dah. Tapi dalam hati dia tak lepas daripada dicipta, dijadi. Dulu tak ada, baru ada. Itu lepas, tak lepas daripada mujid. Yang kedua, perkara tu yang kedua, perkara tu tak lepas. Jadi tak lepas daripada zat. Mesti berhajat kepada zat. Nak ada cara dia tak boleh. Kena tupeh zat untuk nak ada. Dan ada hatu pun ada dia, baru ada ya. Tak lepas daripada tukang yang mengadakan dia. Tak lepas daripada yang menjadikan dia. Kena jadi juga dia. Tapi dalam hatu, ada dia tak boleh ada sendiri, kena tupeh. Tak lepas pada zat, kena tupeh zat. Maka orang panggil benda ni arad. Yang ketiga, benda yang tak lepas, patut lepas. Tak lepas daripada zat. Ada cara dia tak boleh. Tak ada, dia tupeh zat. Ada di zat, nak ada cara dia tak boleh. Kena tupeh zat, Tapi dalam hati dia lepas daripada dijadikan, dia benda qadim. Sama-sama dengan zat. Orang panggil apa? Sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kenapa boleh kata sifat ma'ani? Kerana sifat ma'ani itu benda maujud. Kerana kita hukum maujud ni sifat ma'ani ya. Sifat lain tak maujud, sifat lain sebut. Iktibat saja. Ada dia tak lepas. Ni kita guna makna tak lepas ni pun tak apa, hanger sikit. Tak lepas. Tak lepas dari zat. Tak lepas dari zat. Yang kena ada tupai di zat. Tu. Kecek tak lepas tu pasal hanger. Ada setengah ulama masalah bab ni ulama kata molek kena alih. Ibarat tu jangan pergi kepada berhajat sangat. Kalau tahu, tak lepas ini berhajat dia kepada zat. Tapi tak berhajat dia kepada mujid. Kecek tak berhajat, tak comel, masuklah jahat adab dengan Allah Ta'ala. Jadi sifat tu nampak rupa berhajat juga. Kecek berhajat, tak comel. Kalau tilik pada hakikat berhajat sungguh je, muka tak leh ada cara dia. Tapi nak kecek kata berhajat tu tak comel. Sebab Imam Fakhrul Razi kecek berhajat walaupun kata dia. Dalam kitab dia kecek kata yaftakiru. Sifat ni benda yang tak sifat ma'ani ni berhajat kepada zat. Tapi tak berhajat kepada mujid. Dia kecek berhajat tu ulama gagal dah. Apa Fakhrul Razi? Ya ada. Bak kata dia buku ni so. Imam Razi. Tengoklah kitab ulama lah. Jadi kita guna tak lepas gitu lah. Tak lepas dari zat. Nak lepas gana je sifat. Ia kena ada di zat. Lepas tu, tapi dalam hal tu ia lepas daripada dijadi. Kerana dia tu benda qadim. Sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kedrak irda ilmu hayat. Dan yang keempat, lepas dua-dua. Lepas daripada zat. Pasal dia tu zat dah. Dia tak berhajat kepada zat untuk menupai dah. Kerana dia tu zat dah. Lepas tu lepas daripada kena jadi. Tak kena jadi. Pasal apa? Dia tu kidam. Tu. Siapa dia ni?
Zat Allah. Maka qiyamu binafsi ibarat daripada ni. Ibarat daripada lepas-lepas. Tu qiyamu binafsi. Ada Allah cara dirinya. Apa mana ada Allah cara dirinya? Jawab kata lepas-lepas. Apa nak lepas-lepas? Lepas daripada zat menupai dan lepas daripada tukang menjadikan dia. Tu makna ada cara dia. Tu bila kata zat Allah tu kira hak ni tu dia bekai ya, tapi bila kita bagi tu benda maujud ni cepat ni lah. Tapi bila sebut zat sifat dia berekal dah kan. Dia berekal dengan sifat tu dengan zat tu dah. Tu. Boleh tak? Reti ke tak tu? Kenapa mak? Boleh lagi king? Boleh tak king? Nampak ke tak? Klik kasut tu boleh? Boleh tak orang dengan jagut tu? InsyaAllah dah. Ming lah lah carang. Carang tak apa? Rasa tak apa? InsyaAllah. Tak faham? Tak reti? Gapo? Tak ada gapo. Tak tahu. Tak ada gapo. Tak ada gapo sekarang oleh otak. Tu. Tak ada gapo sekarang tu payah. Tu makna ada tu dengan cara diingat molek tu dah tu. Tu makna dia, Habis itu ni pembagian ulama. Kalau kita kira ni kita bagi mudah-mudah tarang ni. Boleh nampak. Sebenarnya kalau nak cari ibarat ya dari kitab Ulana. Segala usul ni ada belaka bahasa ni. Cuma kita buat bagi tu baik ya, tarang. Habis itu kata dia rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa didduhu pada dulu pada. Pada dulu puasa kurang sihat sikit. Ming dah puasa pening tak? Bengang. Sikat tu dulu wadidduhu al-ihtijaj ni kecek didduhu ni lagu ni pula lah padahal wadidduhu al-ihtijaj ila al-mahalli wal mukhassisi atau did dianya sebenarnya did dia kena kata adamu lah adamul ittiqad dia kalau did dia adamul qiyam bin nafsi atau did dia tak qiyam bin nafsi. Apa tak qiyam bin nafsi? Taswir tu bi ayyahtaja ila mahallin awin mukhassis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min syarrin wa du'a ila yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين ورضا نفسي
zinata arsy wa midada kalimati. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرات لنا في ديننا نفعنا بكل أنثى وذكر رب وفقنا ووفق قلوبنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخذنا أثرياء لنا نرضى بالخير ونفع كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشهور ظاهر بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء على الهادي الكرام الشرفاء على الصمت المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على